Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bersama lagi untuk kali ini meneruskan pertemuan kita setiap hari Rabu edisi Aspirasi untuk pertemuan kita jam 10 pagi bersama lagi dalam rancangan Islam Itu Indah. Alhamdulillah, untuk kali ini kembali bersama yang bahagia Ustaz Fahrul Mak Joy. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Irwan. Sama-sama. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudi juga untuk bersama lagi pada kali ini dan kita membawakan edisi untuk rancangan Islam Itu Indah bagi tahun ini, dan pastinya untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi dengan tajuk kita Cinta Terindah Ustaz ya. InsyaAllah banyak yang akan Ustaz kongsikan, dan juga anda boleh bersama-sama kami nanti untuk bertanyakan sebarang pertanyaan yang berkenaan dengan tajuk dan juga yang bersesuaian. InsyaAllah Ustaz Fahrul bersedia untuk bersama-sama membantu dan juga menyelesaikan bersama dengan tajuk Cinta Terindah. Anda boleh hubungi kami di talian 03-6205-1500, juga menerusi Facebook IKIM.FM, dan tidak ketinggalan pastinya secara SMS juga kami alihkan untuk anda. Bersama lagi untuk memulakan pertemuan kita pada kali ini Ustaz dengan tajuk Cinta Terindah, kita serah bersama yang baik Ustaz Fahrul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Ustaz Irwan, khususnya yang diraikan, yang dihormati para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia Allah, hidayah dan taufiknya, kita dapat meneruskan kehidupan, dan insya-Allah kehidupan itu mudah-mudahan kita dapat sentiasa mengisinya dengan iman dan Islam. Saya ingin mengingatkan diri saya dan juga semua para pendengar, tak kiralah apa yang sedang kita buat sekarang ini, bahawa kehidupan adalah seni membuat pilihan. Hidup adalah seni untuk membuat pilihan. Apabila kita kata seni, artinya perlukan ketelitian, perlukan perincian, dan perlu kita berhati-hati. Justru dalam hidup ni kita, kalau pilihan kita tepat, insya-Allah kita akan berjaya dan bahagia. Tetapi sekiranya pilihan kita tidak tepat, tersasar, maka kita akan menderita dan juga akan gagal. Justru dalam hidup ini kita sentiasa memohon taufik dan hidayah daripada Allah, supaya apabila kita membuat satu-satu pilihan, kita dipandu oleh Allah. Sebab itu kita diajar berdoa, maksudnya jangan kita serahkan diri kita ni pada diri kita sendiri. Tapi walau sekelip mata dalam doa itu, kita minta Allah Subhanahu wa taala sentiasa memandu kita untuk membuat pilihan yang baik. Kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam diberi pilihan 3 iaitu harta, kuasa dan ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu, iaitu pilihan yang tepat. Hingga dengan pilihan itu Nabi Sulaiman juga mendapat harta dan juga mendapat kuasa. Terlebih utama lagi junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditawarkan harta, kuasa dan wanita, tapi dengan syarat berhenti untuk berdakwah. Tetapi subhanallah, Rasulullah memilih untuk terus berdakwah, dan hasil daripada pilihan yang tepat itu Islam sampai dinikmati kita pada hari ini. Itulah panduan daripada Allah, sentiasa kita perlukan untuk membuat pilihan. Tajuk kita pada pagi inilah Cinta Terindah, juga berkaitan dengan pilihan. Cinta itu memang indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandu kita dengan hidayah dan taufiknya supaya kita memilih cinta yang terindah. Subhanallah, cinta yang terindah bukan sahaja membahagiakan hidup kita di dunia, tetapi akan terus berpanjangan untuk hidup yang selama-lamanya, yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti. Kalau ditanyakan kepada kita kenapa soal cinta, orang kata seolah orang kata tajuk yang agak sentimental, orang bahasa sekarang jiwang-jiwang kata. Tetapi sebenarnya cinta sangat penting. Kenapa cinta sangat penting? Kerana Allah mementingkan cinta. Sebab tu di dalam kitabnya yang mulia itu Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kalimat cinta ataupun yang seumpama dengannya lebih daripada 70 kali. Ada pendapat hingga 80 kali kalimah cinta itu. Subhanallah, maha suci Allah.
Allah tidak akan meletakkan sesuatu yang bersifat pinggiran dan picisan dalam kitabnya yang suci dan mulia lagi agung itu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala letakkan satu kalimah saja, itu dah menunjukkan penting. Apatah lagi kalau diulang-ulang sampai 70 hingga 80 kali. Tentulah cinta itu penting. Kalau menyebut tentang orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah 165, wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang mukmin tu sangat-sangat cinta kepada Allah. Jadi kalimah hub tadi. Begitu juga dalam kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan juga cinta. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk senantiasa berdoa. Doa ini adalah doa daripada Nabi Daud yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya lebih kurang Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Maksudnya kita minta kita mendapat kecintaan Allah dan kita mendapat dicintai oleh orang yang mencintai Allah, dan kita mendapat sesuatu dan mencintai sesuatu yang boleh membawa kita kepada cinta Allah. Jadi itulah menunjukkan pentingnya, sehingga sunnah itu satu doa, tetapi banyak lagi doa-doa yang menunjukkan betapa cinta itu dipentingkan. Mengapa cinta penting? Kalau kita lihat, cinta itu penting kerana cinta itu di hati. Hati itu raja dalam kerajaan diri. Kalau hati baik, seluruh anggota jadi baik. Ini selalu kita tekankan. Subhanallah, sekiranya cinta yang bersemadi, yang bertahta di hati kita adalah baik, cinta kita kepada kebaikan, kepada orang yang baik, kepada sesuatu yang baik, insya-Allah raja itu jadi baik, dan seluruh anggota panca indera kita menjadi baik. Sebab tu berhati-hati kita nak menjaga, meletakkan cinta. Sekiranya cinta kita baik, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Tetapi sekiranya cinta kita tersasar, kita akan mendapat keburukan dan kejahatan. Sebab itu penting sekali cinta. Yang kedua, cinta ini adalah buta. Apabila kita saja cinta saja, walau apa saja, benar atau tidak, cinta itu sifatnya buta. Love is blind. Cinta akan menyebabkan kita buta pada penderitaan, kepada kepedihan dan juga kepada kesakitan untuk mendapat keredaan dan kesukaan pada siapa yang kita cintai. Sebab itu bertuah dan beruntung bagi mereka yang benar-benar cinta kepada Allah, dia menjadi hamba Allah. Dan apabila dia menjadi hamba Allah, dia akan diperhambakan kepada seluruh kebaikan. Dan orang yang telah menjadi hamba kepada kecintaannya, dia sanggup mengorbankan apa saja. Sebab tu dalam Quran kata, dia sanggup mengorbankan hartanya, masanya dan hatta dirinya. Cinta itu buta. Jadi pada mereka yang berada di fisabilillah, mereka akan mengorbankan apa saja untuk Allah, dan mereka sanggup mengorbankan nyawa hingga mereka dapat mati syahid. Tetapi mereka yang berada di jalan fisabilit taghut, iaitu di jalan syaitan, mereka juga sanggup mengorbankan segala-galanya kerana cinta itu buta. Jadi kalau kita lihat betapa rendahnya cinta itu, kadang-kadang kerana feras cinta, hidup tidak menentu lagi. Kadang-kadang betapa ramai orang yang kecewa dalam cinta sama makhluk, menghancurkan diri mereka dengan dadah, dengan hidup yang tak terurus, dan sampai ke tahap kalau tadi mati syahid, yang ini mati membunuh diri. Sebab cinta itu buta, dan kita akan menjadi hamba kepada apa yang kita cintai. Baik, kalau kita lihat cinta yang paling utama yang menjadi apa yang kita bincangkan selama ini, yang dalam bulan Maulidur Rasul ini, sebenarnya kita mengambil momentum saja. Tetapi cinta ini tidak bermusim. Cinta satu rasa yang melampaui generasi dan zaman. Sebab itu kita masih lagi mampu menyemarakkan cinta kepada Rasulullah walaupun Rasulullah sudah pergi meninggalkan kita. Kita masih lagi boleh mencintai Imam Syafi'i, Imam Ghazali walaupun mereka telah tidak ada, kerana cinta itu soal rasa yang tidak memerlukan time and space, tidak memerlukan masa dan juga ruang. Baik, kita akan cerita sedikit tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah ni penting kerana cinta yang lebih utama, iaitu cinta Allah. Kenapa cinta Allah penting?
nanti kita lihat. Tetapi cinta kepada Rasulullah ni penting kerana cinta Rasulullah akan membawa kepada cinta Allah. Ya. Sebab tu sering kita katakan cinta kepada Allah itu adalah tujuan, manakala cinta kepada Rasulullah itu jalan. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa melalui jalannya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan kita kepada kita di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maksudnya kalau benar engkau mencintai Allah, cintailah Rasulullah, kamu akan dicintai. Jadi kita tidak akan sampai kepada tujuan tanpa melalui jalan. Sebab itu cinta Rasulullah itu penting kerana cinta kepada Allah itu penting, ya, dan tidak terpisah. Sebab tu dalam ibadah kita pun, bagaimana nilai ibadah itu nak dinilai oleh Allah, ya? Apabila ada dua I, orang kata, ya? Yang I yang pertama ialah ikhlas kerana Allah, itu adalah tujuan. Yang kedua ialah ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu jalan. Jadi sebab itu kita tampilkan dalam ucapan syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah penyataan misi dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba kepada Allah dengan mengikut jalan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya cinta kepada Allah ni penting kerana kita lihat, ya, di dalam kitab-kitab yang membincangkan tentang cinta, khususnya cinta Rasulullah. Contohnya kitab yang ringkas, Mau'izatul Mu'minin, ini ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Dalam bab hub ataupun cinta, Imam Ghazali dia meletakkan satu hadis yang panjang, bagaimana seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Rasulullah melihat soalan itu bukan yang tersurat tetapi yang tersirat. Artinya soalan itu menjadi satu persoalan kerana Rasulullah melihat permasalahan yang melatari persoalan itu dan siapa yang menyoal. Jadi Rasulullah menjawab pertanyaan dengan satu pertanyaan. Apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya? Ya. Tadi bila berlaku kiamat, Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapinya? Orang Arab Badui ini dengan vokal, dengan terus terang dia mengatakan, aku belum menyediakan dengan banyak ibadah, solat, puasa dan sebagainya, tapi aku menyediakan dengan hati yang sangat mencintai engkau, ya Rasulullah. Lantas Rasulullah memberi jawapan, seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maksudnya siapa yang kita cintai di dunia ini, itulah insan yang akan kita bersama di akhirat nanti. Jadi cuba muhasabah, kita tepuk dada, tanya hati kita, tanya iman kita, siapa yang kita cintai di dunia sekarang. Subhanallah, kita mesti meletakkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah di dunia ini supaya kita bersama dengan Allah dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat dan tentunya di syurga kelak, insya-Allah. Jadi cinta ini penting. Jadi cuba kita lihat cinta Allah dulu, ya. Kita lihat tujuan dulu, sikit, Ustaz Irwan, sebelum kita berkongsi dengan para pendengar. Maafkan saya, ya, kerana mengambil sikit masa lagi. Cinta kepada Allah ini sangat penting kerana cinta Allah adalah sumber kepada kejayaan kita, pembelaan kita, apa saja kekuatan dalam kita menghadapi hidup yang penuh cabaran ini, kita akan dapat atasi sekiranya kita bersama dengan Allah. Sebab itu boleh saya katakan moto dalam hijrah yang begitu payah, hijrah Rasulullah, ya. Rasulullah mengingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan ingatan ini sepatutnya kita semat berterusan dalam kehidupan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Jadi subhanallah, orang yang cinta kepada Allah ini, dia tidak takut kerana Allah bersama dengan dia. Subhanallah, bila kita takut kepada Allah, seluruh makhluk akan takut kepada kita. Waktu itu kita tidak akan takut apa sahaja sikon yang kita hadapi. Sikon ni apa? Situasi dan kondisi. Kita dipuji, kita tak terasa bangga, kembang. Kita dikeji, tidak terasa kita merudum ataupun rasa terpencil. Tak. Sebab itu selalu kita katakan, pada hati yang tidak mengharapkan pujian, ada kekebalan untuk menghadapi kejian. Kerana orang yang ikhlas kerana Allah, ikhlas itu bebas. Kerana apabila seorang itu dekat dengan Allah, Allah akan cukupkan segala-galanya. Subhanallah, itu kalau kita takut pada Allah, seluruh makhluk akan takut kepada kita. Kalau kita cinta kepada Allah, subhanallah, dalam satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari, bila seorang itu dicintai Allah, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan menyuruh Jibril, menyeru seluruh makhluk untuk mencintai orang itu.
Artinya kalau kita cinta kepada Allah, itulah sumber untuk kita dicintai oleh semua dan segala. Ya. Artinya bila kita rebut saja cinta Allah, cinta yang lain akan datang. Itu yang dikatakan pentingnya kita hidup bersama Allah, billah atau lillahi ta'ala. Ya. Cuba kita lihat, kita ada rasa rindu. Cinta dengan rindu tidak dapat dipisahkan. Kalau kita rindu dengan manusia, selalunya rindu itu menyeksakan apabila terpisah. Ya, itu orang kata penantian satu penyiksaan, nak bertemu tu kan. Tetapi kalau kita rindu kepada Allah, subhanallah, kita akan bertemu tidak jemu, berpisah tidak gelisah. Kalau kita cinta kerana Allah, alangkah indahnya, ya. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan para sahabat, kehidupan para aulia, mereka ada isyq ataupun rindu. Tetapi rindu mereka sangat membahagiakan, ya, sangat mengujakan satu keseronokan pada hati yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana nikmat dalam dunia ini. Sebab tu mereka sering berkata, kalau raja-raja dan maharaja mengetahui betapa tenang dan indahnya hati kami ketika kami berdepan dengan Allah sewaktu tahajud kami, nescaya raja-raja dan maharaja-maharaja akan mengorbankan seluruh kerajaan mereka untuk mendapat hati itu. Ya? Jadi ini apabila kita ada cinta kepada Allah. Subhanallah, tadi dalam perjalanan tadi kita dengar tentang kerja-kerja sampingan. Lepas satu kerja, kita kerja lagi. Tetapi orang Islam, dia tidak bekerja sebagai satu desakan ataupun satu paksaan. Oleh kerana ekonomi sekarang sedang diuji, maka kita kena kerja lagi untuk menambah pendapatan. Kerana sekarang ni semua barang naik harga, contoh gitu ya. Tetapi orang Islam sebaliknya, sama ada ekonomi stabil ataupun ekonomi dalam keadaan terhimpit, mereka akan terus bekerja. Kerana kerja itu satu ibadah. Ya, kerja itu suatu yang tidak ada rehat. Sebab itu dalam Al-Quran kata, faiza faraghta fansab. Apabila satu urusan selesai, kita kena tumpu satu urusan lagi. Lepas satu. Tidak ada rehat. Sebab itu di dunia tempat kita berpenat, akhirat nanti kita berehat. Atau dia kata ajanatur rahatuna, syurga itu tempat rehat kita. Jadi ini yang berlaku kepada orang yang cinta pada Allah, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah ditanya kepada Sayyidina Umar mengapa dia kurang tidur pada waktu malam, kenapa dia kurang juga tidur pada waktu siang. Dia kata, saya tidak dapat tidur pada waktu malam, takut urusan dia dengan Allah, urusanku dengan Allah tidak selesai. Artinya malamnya dengan sibuk dengan hablum minallah, dengan Allah. Tak boleh tidur waktu siang kerana takut urusan dengan rakyat, dengan orang yang diamanahkan untuk diperintah, itu takut tak selesai. Ini hablum minan nas. Artinya Sayyidina Umar kerja round the clock. Maksudnya malam dan siangnya berterusan bekerja. Kerana apa? Tak penat ke? Dia tidak akan penat kalau dia bekerja atas dasar cinta. Sebab itu bila kita kata kita berbuat sesuatu atas dasar cinta, tidak ada penat, tidak ada jemu, tidak ada bosan. Subhanallah itu ya. Dan kita tidak akan terikat dengan kerenah manusia. Kita kerja dengan manusia. Memang kita akan menghadapi cabaran-cabaran sentiasa. Manusia ada kerenah. Bukan sahaja kita diuji dengan kerenah manusia, tapi manusia pun teruji dengan kerenah kita. Betul? Tetapi bagaimana Sayyidina Khalid Al-Walid ketika dia diturunkan dari jawatan jeneral kepada soldadu biasa, askar biasa, besoknya dia berperang, dia berjuang biasa saja. Orang bertanya, kenapa dia boleh tenang begitu? Ya, apa kata Sayyidina Khalid? Aku berjuang bukan kerana Umar yang menjatuhkannya. Aku berjuang bukan kerana Umar. Artinya di hati Sayyidina Khalid ada cinta Allah. Jadi bila ada cinta Allah, cinta manusia, sama ada kita dicintai atau tidak dicintai, ya kita memang memburu juga cinta kerana Allah. Tetapi sekiranya kita tidak bernasib baik, tidak mendapat cinta itu, cinta Allah sudah memadai. Inilah yang dikatakan cinta terindah, iaitu cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah ini tidak akan dapat kita capai melainkan melalui cinta kepada Rasulullah. Jadi cinta terindah ialah 3 ya. Cinta kepada Allah, iaitu cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada apa-apa sahaja tindakan dan perbuatan yang membawa kepada cinta Allah. Jadi 3 inilah cinta yang terindah dalam kehidupan kita, insya-Allah.
Alhamdulillah, itu dia dapat kita mendengarkan penjelasan juga penerangan yang telah pun dibawakan oleh bagi Ustaz Fahrul sebentar tadi dengan tajuk kita pada kali ini, Cinta Terindah untuk Seluruh Islam Itu Indah. Dan rasanya kita akan menantikan panggilan daripada anda di talian 03-6205-1500. Juga boleh terus ke Facebook ikim.fm dan tidak ketinggalan secara SMS juga. InsyaAllah akan kita kongsikan beberapa persoalan juga pertanyaan secara langsung bersama yang bagi Ustaz Fahrul. Ustaz, sebelum kita nak berhenti rehat seketika nanti, sebelum dan juga kita mendapatkan panggilan juga persoalan daripada rakan pendengar kita, mungkin kita boleh ambil satu, Ustaz, daripada Facebook waktu ini yang telah pun dihantarkan oleh rakan kita Nur Jannah. Katanya, Ustaz, apakah amalan terbaik untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah SWT? Silakan, Ustaz. Ya, bila kita katakan cinta, dia bermula daripada perkenalan. Jadi sebab itu dikatakan makrifah ataupun kenal itu syarat untuk kita cinta. Ya, pernah ditanya kepada seorang ulama, sejauh mana seorang itu boleh mencintai Allah? Ulama ini memberi jawapan, iaitu sejauh mana seorang tu kenal Allah. Jadi macam mana kita nak mengenal Allah? Ya, dia kena ada dua. Ya. Satu makrifah dengan akal kita, satu makrifah dengan hati kita. Makrifah dengan akal kita ni kita kena belajarlah yang dikatakan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, ya, af'al Allah. Maksudnya kena belajar ilmu tauhid lah. Ya, kena lihat, kena belajar secara penuh serius, ialah sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ya, kalau kita dalam kaedah kita belajar sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa, mahalafatu, lil hawadis, semuanya. Ya, itu kita bincang, kita belajar. Itu makrifah dengan akal, akal kita. Tetapi tak cukup makrifah dengan akal, tetapi kita kena makrifah dengan hati. Ya, makrifah dengan hati ini ialah kita asah dengan ibadah. Sebab itu ibadah kita, ya, yang dikatakan tadi, kita belajar tentang rukun iman, kemudian rukun Islam. Rukun Islam ini kalau kita laksanakan, insya-Allah dia ada rasa-rasa yang dicampakkan ke dalam hati kita oleh Allah, yang menyebabkan kita makrifah dengan Allah. Sebab itu saya memetik kata Imam Ghazali dalam bila bincangkan tentang solat, dia kata di dalam solat ada rasa-rasa perkenalan kepada Allah yang dicampakkan oleh Allah, yang tidak akan Allah berikan melainkan dengan jalan itu. Maksudnya itu satu. Jadi ibadah kita haluskan ibadah. Jadi salah sekali kalau kita hanya belajar sebatas otak kiri saja, ya, iaitu hafalan dan hafazan semata-mata. Tetapi yang pentingnya ialah kita menjiwai yang Allah tu ada, Allah tu sedia, ya, yang dikatakan apa yang dikatakan af'al Allah pada kita. Satu, ya. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya juga melalui mehnah-mehnah, ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jadi ujian ini, bila kita kata kita nak benda yang manis, tapi Allah datangkan yang pahit, ya. Waktu itu Allah sedang memperkenalkan dirinya, iaitu Allah memperkenalkan dirinya supaya kita rujuk kepada Allah. Rujuk kepada Allah. Sebab itu bila kita diuji, kita kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya waktu itu kita kembali kepada Allah, dan kita akan lihat di sana betapa sayangnya Allah, betapa Allah nak bagi pahala kepada kita, bagaimana Allah nak hapuskan dosa kita dengan ujian-ujian itu. Jadi ketika kita diuji, kenal, pegang satu ni. Jangan lihat ujian, tetapi lihat yang memberi ujian. Jangan lihat asbab, tetapi lihat kepada musababil asbab, ya, penyebab segala sebabnya. Kembali kita bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali juga kita meneruskan rancangan Islam Itu Indah bersama yang bagi Ustaz Fahrul Majoy, dan juga untuk anda boleh terus bersama-sama kami di talian 03-6205-1500. Jika tidak ketinggalan melalui Facebook IKIM FM dan juga secara SMS. Kita nak teruskan lagi dengan pemanggil kita waktu ini, Ustaz, bersama dengan Hana dari Muar. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana saya nak menambahkan cinta saya pada Allah? Saya ini adalah seorang isteri kedua, dan selalunya suami saya selalu melebihkan isteri pertama sampai mengabaikan tanggungjawabnya kepada saya. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana saya nak menguatkan diri, nak mendekatkan diri pada Allah mengenai ujian ni lah. Baik, terima kasih. Silakan, Ustaz. Ya, Allah uji kita dengan bermacam-macam ujian, ya. Dan Puan Hana diuji dengan poligami, ya, yang mana suami melebihkan isteri yang pertama, ya, dan dia rasa waktu itu terpinggir, kerana apa? Tidak ataupun kurang disayangi.
Subhanallah, kalau kita melihat suatu perkara, ya, kita boleh melihat daripada dua kacamata. Macam selalu orang katakan, gelas yang penuh separuh, ataupun yang kosong separuh, ya. Jadi kita diajar untuk, kalau dalam motivasi dia kata berfikiran positif, tetapi saya suka menggunakan istilah Islam. Istilah Islam yang lebih tepat, iaitu kena bersangka baik. Bersangka baik. Sebab itu Allah minta kita supaya kena jaga daripada sangka-sangka buruk. Sehingga dia kata sangka-sangka ini boleh membawa kepada dosa. Walaupun kadang-kadang kita sangka baik, apa yang kita sangka baik itu tidaklah sebaik yang kita sangkakan. Betul. Tetapi sekurang-kurangnya sangka baik itu memberi manfaat kepada kita. Dia tidak akan menghancurkan kita. Tetapi kalau kita sangka baik, tiba-tiba yang kita sangka jahat, kata contoh, kita sangka jahat, tu rupanya yang kita sangka jahat tu baik. Wah, kita dah rugi sebab kita berdosa, kan? Ataupun kita sangka jahat, yang itu benar-benar jahat, pun tak ada guna apa-apa. Jadi sekurang-kurangnya kita sangka baik, walaupun tak sebaik yang kita sangka, sebenarnya kita akan mendapat kebaikan. Contoh, dalam menghadapi soal ini, apa di sebalik takdir Allah ini? Di sebalik takdir Allah ini, Allah sedang mengajar Puan Hana, dan kita kongsikan pengajaran ini kepada kita. Allah nak mengajar kita supaya Puan memburu cintanya. Kerana sela-sela masa, ruang-ruang masa yang ditinggalkan, yang dipinggirkan itu sepatutnya dimanfaatkan untuk memburu cinta Allah. Subhanallah, kadang-kadang kita dipinggirkan oleh manusia kerana hati kita tidak akrab dengan Allah, dan kita menderita. Khususnya bagi seorang isteri, hierarki cinta kita kena tepat. Kalau seorang suami, hierarki cinta yang pertama cinta Allah, kedua cinta Rasulullah, ketiga cinta kepada ibu bapa. Ini hierarki cinta seorang suami. Seorang isteri, cinta yang pertama Allah, cinta yang kedua Rasulullah, cinta yang ketiga suaminya. Tetapi kadang-kadang kita menderita kerana cinta nombor satu suami, cinta nombor dua suami, nombor tiga suami. Kita letakkan seluruhnya kepada suami, dan apabila makhluk ini ataupun insan ini meminggirkan cinta kita, kita rasa tertekan. Hidup terlalu singkat untuk membenci, dan hidup terlalu singkat untuk dihancurkan oleh seorang, hatta seorang itu adalah seorang suami kita. Jadi apa yang penting, bangkit. Sebab itu dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kematian Siti Khadijah pada usia 50 tahun. Dan 3 tahun Rasulullah tidak kahwin, kemudian kahwin dengan Saudah, Dan kita lihat dalam ramai-ramai isteri Rasulullah, ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ceraikan. Bukan kenapa, Rasulullah saja begitu saja untuk menjadi pengajaran kepada kita. Dan malaikat Jibril menegur kerana isteri yang nak diceraikan ini, dia sangat kuat bangun malam. Dan isteri ni pun dia tahu diri dia. Saudah ni, dia tahu diri dia. Dia kata giliran dia berikan kepada Siti Aisyah. Kenapa dia tidak berebut giliran? Walaupun dia hanya hendak menjadi cinta isteri kepada Rasulullah. Biar dia mati dalam dia statusnya isteri kepada Rasulullah. Kerana apa? Dia memburu cinta yang besar, iaitu cinta Allah. Jadi saya tidak mengatakan cinta Allah ini satu escapism, tidak. Tetapi ini satu penawar bagi jiwa kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan berpoligami, berpoligami terlebih lagi, kita tahu bahawa keadilan secara zahir itu wajib kepada suami. Tetapi kalau isteri tidak mendapat keadilan itu, kita boleh membuat pilihan. Sama ada kalau keadilan itu telah melampaui batas, kita boleh tuntut yang dikatakan dalam undang-undangnya, puasa dan sebagainya. Kalau dia sampai dah tak memberi nafkah, hingga dia mendera dengan fizikal dan sebagainya. Tetapi di sana ada satu, bukan keadilan, tetapi keredaan. Keredaan itu mengatasi keadilan. Yang ini di peringkat ihsan. Maksudnya waktu tu, walaupun orang berlaku tidak adil kepada kita, itu bukanlah satu alasan untuk kita membalas balik ketidakadilan itu, tetapi kita memburu keredaan. Ini yang kita katakan, isteri Ummahatul Mukminin tadi kata tak apa, giliran dia bagikan kepada Siti Aisyah, kerana dia
meletakkan sesuatu yang lebih tinggi, iaitu keredaan. Ini takdir daripada kita, ya, yang kita boleh belajar, ya. Tetapi sebagai manusia biasa, saya menyerulah Puan Hana untuk terus memperbaiki diri. Minta maaf, kadang-kadang di mata suami kadang-kadang kita tak cantik, bukan kerana tak cantik rupa, tetapi tak baik perangai. Sebab itu kadang-kadang kita perbaiki lagi perangai kita, bukan kerana suami tapi kerana Allah. Dan apabila orang memperbaiki akhlaknya, kepribadiannya dengan baik, dia akan kelihatan cantik. Dia akan kelihatan cantik. Sebab itu yang mengubah wajah kita bukan wajah kita, tetapi orang yang melihat wajah kita. InsyaAllah bila kita baik, kita akan sentiasa kelihatan cantik. InsyaAllah. Ustaz, kita nak kembali bersama ke Facebook waktu ini daripada Izzati Maisarah. Katanya, Ustaz, sebagai manusia kita berusaha mencintai Allah, kerana apabila kita mencintai Allah dan Rasul lebih dari segalanya, maka kita akan menikmati halawatul iman. Namun kalau kita tetap takut akan makhluk selain Allah, itu macam mana Ustaz? Bagaimana Ustaz boleh beri penerangan terbaik? Ya, takut ni soal fitrah. Tak ada siapa pun yang tak takut. Ya, kita dah bincang takut ni dalam siri yang sebelum ni, yang kita ada takut. Tetapi takut kita jangan melebihi takut kepada Allah. Itu satu, jangan lebih daripada takut kepada Allah. Yang kedua, takut kita jangan selamanya. Maksudnya hinggap kejap kita tepis. Ya, kita tepis, ya. Sebab itu bila kita kata takut ini soal biasa, kerana takut ini penting. Ya. Kerana saya dah bincangkan dulu, ya. Kerana takutlah kita berusaha untuk menghadapi ketakutan itu dan akhirnya kita berjaya. Takut gagal menyebabkan kita berusaha untuk berjaya. Takut kita sakit, kita berusaha untuk sihat dan kita sihat. Jadi takut ini merupakan satu nikmat dan rahmat daripada Allah. Sekiranya kita tak takut, maka kita tidak akan jadi manusia seperti sekarang ini. Tentu kita dah mati dah. Mungkin kita dah dibaham binatang buas. Mungkin kita dah daripada kecil-kecil lagi kita tak takut, kita terjun saja dalam tali air ataupun dalam sungai, dah sebab kita takut. Bila sampai ke tali air, ini takut lemas, kita pun hindar. Itu rahmat dan nikmat daripada Allah. Jadi ini fitrahnya. Tetapi tadi jangan kita takut melebihi kepada takut Allah, dan jangan selama-lamanya kita takut, tetapi kita manfaatkan ketakutan kita untuk kita pergi lebih ke hadapan lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Kita kembali dengan pemanggil kita seterusnya, Ustaz, ini daripada Fatimah Shah Alam. Silakan Fatimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya macam saya ni sekarang ni dah rasa dah banyak nikmat yang Allah bagi pada saya. Jadi hidup ni saya rasa tenang. Jadi masa yang sama pun saya dah rasa dah anggap Allah dah segala-galanya. Jadi macam mana Ustaz, kalau saya pun dah ada pendirian, saya fikir macam saya ni tak berkahwin lagi. Jadi saya fikir Allah dah boleh menjadi tempat saya bergantung atas segala-galanya. Jadi kalau saya tak kahwin tu macam mana Ustaz? Sebab saya memang dah rasa cinta pada Allah tu sangat tinggi, kerana saya banyak dapat bantuan Allah bantu saya, hidup saya pun rasa mudah. Atau nak tanya Ustaz kalau saya tak kahwin, sebab saya dah yakin Allah ada sentiasa bersama saya. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Puan Fatimah, Cik Fatimah, ya. Kita boleh lihat dua persoalan ni daripada dua dimensi. Satu dimensi umum dan satu dimensi khusus. Secara umumnya orang Islam kena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkahwinan itu satu sunnahku, dan siapa yang menolak sunnah falaisa minni, kata Rasulullah. Dia bukan daripada umatku. Ini secara umum. Kerana dalam perkahwinan itu ada yang dikatakan ketenangan, ada mawaddah, ada saadah dan sebagainya. Okey, itu secara umumnya. Perkahwinan ini adalah satu sunnah, dan Rasulullah berbangga dengan zuriat yang banyak. Mana mungkin kita dapat zuriat yang banyak kalau tidak ada perkahwinan. Ini secara umumnya. Tetapi kalau kita lihat daripada dimensi yang khusus, di sana ada pengecualian, yang mana Allah ciptakan ujian dalam pelbagai keadaan. Ada yang diuji tanpa ada jodoh. Sebab itu kita kena lihat para nabi dan para rasul pun kadang-kadang diuji di sudut ini. Cuba kita lihat Nabi Isa. Tak pernah kita dengar Nabi Isa alaihissalam ada isteri. Betul. Bagaimana Nabi Nuh diuji dengan isteri. Bagaimana Nabi Lut diuji dengan isteri. Dia kata. Jadi kalau kita kata syarat kebahagiaan seseorang itulah bahagia dalam rumah tangga, bagaimana Imam Nawawi, bagaimana saya baca Syekhul Islam Ibn Taymiyah, mereka ini kalau kita lihatlah dalam sejarah-sejarahnya, saya terlepas dari membincangkan soal-soal perbezaan antara ahli sunnah dan sebagainya, kita ambil sebagai individu, ada di antara mereka yang tidak berkahwin. Jadi
rupa-rupanya dari kekecualian ini ada manusia-manusia yang Allah pilih untuk diuji, untuk dia mendapat bahagia tanpa perkahwinan. Ada, ditakdirkan begitu. Bukan dia tak mau. Macam saya rasa Cik Fatimah mungkin cuba, mungkin, tetapi dah sampai ke peringkat ini tak nampak. Jadi sebab itu kalau kita kata kita mencari sesuatu tak dapat, kita kena bahagia dengan tak dapat tu. Kerana itu dah ditunjukkan oleh Allah pada kita. Jadi beginilah dalam kehidupan kita, ya. Jadi walau bagaimanapun, ya, tak salah untuk kita terus mencari. Jodoh itu boleh sampai, tetapi sekiranya tak sampai, kita redha. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tahu itulah kemampuan kita untuk menghadapinya. Allah tidak akan uji berita baiknya kita dengan sesuatu yang tak mampu kita hadapi. Jadi kalau Allah takdirkan kita hidup bersendiri, artinya kita mampu hidup bersendiri itu. Kerana Allah cukupkan melalui perkara-perkara yang lain. Dan kita kena tengok bahawa kadang-kadang kita tidak bersuami itu, kita tidak ada seorang suami, lebih mudah lagi. Kerana kita tengok juga bagaimana mereka yang derdera oleh suami, bagaimana yang diseksa oleh suami, sekurang-kurangnya kita sudah bebas daripada penderaan ataupun kemungkinan tu. Ataupun kadang-kadang kita tengok isteri yang nusush, dia ada suami tetapi dia derhaka pada suami. Subhanallah, yang ini tak layak untuk syurga. Jadi kalau kita dah terlepas daripada sudut itu, tinggal sudut yang lain yang kita nak tempuhkan. Payah untuk kita menjadi isteri yang solehah. Bagai mencari helang putih di tengah gagak putih di tengah gagak-gagak yang hitam. Jadi kita dah terlepas daripada sudut itu. Allah sayang tu. Allah sayang. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil kita seterusnya ni, Ustaz Nazri dari Kota Damansara. Silakan. Saya nak tanya, bolehkah cinta manusia itu dikatakan kerana Allah? Itu soalan. Gitu. Baik, mungkin silakan Ustaz. Jawapannya boleh. Ya, sebab itu tadi kita minta pertama cinta Allah. Yang kedua kita minta cinta manusia yang mencintai Allah. Siapa manusia yang paling mencintai Allah? Rasulullah. Kemudian kita lihat cinta para sahabat. Mereka terbukti radallahu anhum, maksudnya diredai Allah, ya. Kemudian kita minta cinta kepada para muqarrabin, ulama-ulama ul-amilin, misalnya kata orang yang mencintai Allah ni. Jadi artinya kita juga dikira mencintai Allah kalau kita mencintai orang yang mencintai Allah. Itu satu. Kita juga dikira mencintai Allah kalau kita mencintai seseorang kerana Allah. Contoh, ini yang dibahaskan oleh Imam Ghazali dalam bab hub ni, tahu buat cinta. Seorang murid dikira dia mencintai Allah kalau dia mencintai gurunya kerana gurunya mengajar ilmu dan mentarbiahnya untuk dekat dengan Allah. Artinya mencintai guru waktu tu dikira dia mencintai Allah. Seorang isteri yang mencintai suaminya, yang mana suaminya mendidiknya, menjaga makan minumnya dengan halal dan baik, yang mana membina rumah tangga yang baik untuk dekat dengan Allah, waktu tu cinta isteri kepada suami itu dikira cinta kepada Allah. Kerana itu cinta kerana Allah. Jangan timbul dikotomi. Dikotomi ni penentangan antara cinta Allah dengan cinta makhluk. Ya. Sebab itu dalam hadis jelas, lihat ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang. Iman tu maksud kata satu unsur daripada cinta. Artinya tidak sempurna iman ataupun satu unsur daripada cinta kepada Allah tanpa kita cinta sahabat kita ataupun saudara kita seperti mana kita cinta pada diri kita sendiri. Ni. Cuma dalam peringatannya kata Rasulullah dalam hadis yang panjang dengan Sayyidina Umar, mesti kita cintakan Rasulullah tu lebih daripada siapa saja, hatta diri kita sendiri. Dan cinta kita kepada Allah melebihi segala-gala makhluk. Itu saja, ya. Itu saja yang kita nak jaga kan, ya. Jangan timbulkan dikotomi ataupun penentangan antara cinta Allah dan cinta makhluk, kerana kita boleh mencintai makhluk demi Khalik, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke penghujung. Mungkin sebagai penutup Ustaz, sedikit kesimpulan dapat kita kongsikan dalam pertemuan kita pada kali ini, Ustaz. Silakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita untuk mudah mencintai kebenaran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mencintai kebenaran, kita tak pedulikan menang atau kalah. Artinya kalau kita cinta kebenaran, kemenangan dan kekalahan sudah tak berarti apa-apa. Kerana kebenaran tu juga sentiasa satu yang
kemenangan. Dalam cinta kepada Allah, tidak mengapa kalau kita tak sampai, asalkan kita telah menempuh jalannya. Jadi jalan mencintai Allah ini, dengan ibadahnya, dengan mujahadahnya, dengan muraqabah, dalam muhasabah, apa-apa saja istilah yang penuh dengan perjuangan, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ketenangan dan kebahagiaan dalam jalan cinta ini, bukan saja di hujung jalan, tetapi di sepanjang jalan. Artinya, kutiplah kebahagiaan dan ketenangan di tengah-tengah keperitan dan kepedihan ujian. Kerana bagi mereka yang cinta kepada Allah, segala-galanya buta, segala-galanya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan mencintai Allah. Cuba kita lihat Sebab itu, mudah-mudahan dalam hidup kita, insya-Allah, sentiasa kita diberi taufik dan hidayah supaya mencintai makhluk semuanya kerana Allah. Dan apabila kita berhubung dengan orang lain dengan cinta, subhanallah, kita boleh tersenyum. Sebab tu Rasulullah banyak tersenyum. Kenapa? Dia melihat seluruh makhluk dengan cinta, dengan kasih sayang. Makhluk ataupun insan yang baik pun Rasulullah sangka baik. Begitu juga dalam sejarah memaparkan Safwan Umayyah, dia bawa pedang yang beracun. Dah tahu Rasulullah dia membuat niat jahat, namun Rasulullah masih juga melihat dia sebagai hambanya yang layak untuk mendapat kecintaan. Dan akhirnya apabila diberi kebaikan, Safwan telah memeluk Islam. Hasil pandangan Rasulullah dengan senyuman, dan senyuman itu datang daripada cinta, dan cinta mengajar kita bersangka baik dalam apa jua keadaan, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, satu penutup yang terbaik dalam kita berkongsi dengan tajuk Cinta Terindah. Dan terima kasih kepada yang bagi Ustaz Fahrul kerana dapat berkongsi bersama kita dalam perkongsian ilmu yang cukup menarik untuk Islam itu indah pada kali ini. InsyaAllah Ustaz, kita bertemu lagi pada lain siaran, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.